Hari ni abang buat rambut sikat tepi ala-ala Hanafi sikit. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel abang. Terima kasih sebab hari ni abang nak ceritakan satu cerita yang panjang mengisahkan pengalaman seorang kelendan lori, iaitu pemandu lori besar yang berlaku pada 3 tahun yang berbeza, dan pengalaman dia sewaktu memandu macam-macam dia ceritakan ke abang, tapi abang ambil 3 cerita yang paling utama yang abang nak ceritakan pada hari ini. Tapi sebelum abang lanjut kepada cerita, abang nak beritahu dalam dalam video 2-3 hari lepas abang ada cakap tentang lukisan. Abang sebenarnya memang ada pengalaman terbeli lukisan berhantu, dan lukisan tu masih lagi ada dekat rumah abang. Masih ada yang kutuk kan, kata dah tahu berhantu duduk simpan kenapa? Tak, sebenarnya memang takut dengan benda-benda gaib ni sebab kita tak nampak, tapi bagi abang jangan terlalu takut. Lukisan tu tak pernah bersalah, biarlah dia duduk kat situ. Jadi minggu yang 2-3 hari yang lepas adalah cerita tentang lukisan yang berhantu yang dibelikan, yang dibeli di Yogyakarta, dan lukisan abang ni dibeli di Bali. Jadi satu hari nanti abang akan ceritakan. Mungkin kalau ada channel-channel lain yang nak ajak abang kolaborasi kan, nak ceritakan macam The Segment, macam cerita channel Zail Tarsuni tu, jadi bolehlah abang ceritakan tentang lukisan tu. Lukisan tu menyebabkan sampai sekarang abang masih dihantui. Tak adalah dihantui sangat, tapi adalah kesan-kesannya. Jadi abang balik kepada cerita. Jadi cerita hari ini adalah pengalaman seorang kelendan lori yang berlaku pada 2018, 2020 dan 2021. Jadi kalau korang tahu cerita daripada mula sampai habis, insya-Allah abang akan ceritakan, dan cerita kali ini tidak terlalu panjang dan abang tak nak masukkan cerita orang-orang lain supaya abang nak fokus. Hari ni kita jadi pemandu lori dan kita semua bayangkan macam mana keadaan sewaktu kita bawa lori dan kita diganggu dengan benda-benda yang tidak sepatutnya, yang tak senonoh ni. Cerita yang pertama ni, lupa abang nak beritahu sebelum tu. Yang cerita kat abang ni, nama pena dia adalah Gagak di Rimba. Kalau korang cari dekat TikTok, Gagak di Rimba Real, memang korang akan jumpa si brother ni. Memang sangat terkenal kat TikTok sebab dia seorang kelendan lori, pemandu lori. Lepas tu dia suka buat hon lori yang menarik perhatian tu. Macam tu lah lebih kurang. Memang cantik lah. Abang lupa muzik ni macam mana. Dan abang pun follow dia punya TikTok. Dia lah yang cerita kat abang. Jadi disebabkan nama dia tu, abang tukarkan kepada nama Abang Ajmal. Sebab ada satu komen tu, bang boleh tak cerita seterusnya guna nama saya bang, nama saya Ajmal. Jadi hari ni abang gunakan nama Abang Ajmal. Abang gunakanlah. Jadi supaya kita lebih mesra dengan pemberi komen, dengan yang penonton. Okey, cerita dia macam ni. 2018 Abang Ajmal ni dia bawa lori daripada Sabak Bernam nak pergi ke, kalau tak silap abang, dekat Endau Rompin. Jadi perjalanan tu memang dibuat pada waktu malam, dan sepanjang perjalanan tu boleh dikatakan banyak peristiwa-peristiwa yang ngeri. Tapi inilah salah satu peristiwa yang paling diceritakan pada abang, dan abang dapat cerita ni daripada WhatsApp, voicemail, voice message WhatsApp, dan meremang-remang abang dengar cerita ni. Jadi 2018 dia ditugaskan untuk menghantar barang daripada Sabak Bernam pergi ke Endau Rompin. Waktu dekat Sabak Bernam tu, maaf yang tersentuh mic pula. Waktu dekat Sabak Bernam tu, dia sempatlah masukkan barang. Waktu tu lebih kurang pukul 9-10 malam. Bila dah bawa masuk barang, so semua cantik semua, cuaca pun bagus, dia pun teruskanlah perjalanan lebih kurang pukul 10 malam. Kalau tak silap abang, pukul 10 malam waktu tu. Jadi dia teruskanlah perjalanan daripada Sabak Bernam nak pergi Endau Rompin malam-malam. Pada waktu ni memang tak ada siapa yang nak teman dia, memang dia seorang-seorang aja yang drive. Jadi dia kata daripada Sabak Bernam tu nak ke Endau Rompin, dia akan lalu banyak kawasan-kawasan yang ngeri. Terutamanya dekat kawasan Negeri Sembilan ada, kawasan Pahang adalah beberapa tempat yang disebutkan pada abang. Tapi kejadian ini berlaku dekat satu tempat namanya
Jalan Bukit Ibam kalau tak silap abang. Jadi dalam perjalanan tu dia bawa lah lori sorang-sorang, lori besar ni, dia beberapa tayar ni memang bukan kecil-kecil, anak punya lori. Tengah-tengah dia bawa, yang tadi cuaca cantik molek, tiba-tiba mulalah bunyi guruh berdentam-dentum. Dia baru teringat dekat belakang lori dia ni, dia tak tutup lagi tahu dengan kanvas. Maksudnya dengan penutup lori, dia tak tutup lagi. Lori dia masih lagi terdedah. Jadi sebelum hujan turun, waktu tu kalau tak silap abang dekat kawasan Bukit Putus, negeri-negeri Sembilan lah, lebih kurang macam tu. Dia berhenti lori dekat tepi jalan. Lepas tu dia pun, waktu dia nak turun tu, dia nak tutup lori, time tu lah juga hujan zoom mencurah-curah turun, dengan baju-baju dia pun sekali basah kuyup. Tapi memang tugas dia kena tutup kawasan belakang lori dengan kanvas, dengan plastik, supaya barang-barang yang dia bawa dalam keadaan yang selamat. Jadi lepas dah tutup tu, dia masuk ke dalam lori dengan sejuk menggigil-gigil. Dia punya lori pun ada aircon. Lepas tu dekat lori ni, kalau ikut cerita ni, ada kawasan kabin. Yang belakang kabin dia tu ada tempat tidur. Tapi tak apalah, dia teruskan perjalanan. Jadi bila perjalanan tu diteruskan, dia tak boleh nak bawa laju-laju sebab keadaan jalan yang licin dan juga suasana dia yang tak ada berapa nak nampak. Walaupun dia kata memang asal kejadian lori memang tak boleh nak buat laju-laju, tapi dalam keadaan hujan macam tu lagi tak boleh bawa laju-laju, lagi kena hati-hati. Jadi dia pun berjalan lah, bawa drive. Nak jadi cerita, sampai dekat satu jalan yang abang cakap tadi, Jalan Bukit Ibam, dekat selepas Sempang 3 kalau tak silap abang. Dia tengah drive ni, dia tengah sedap-sedap drive, tiba-tiba dia seram ni, abang pun dah meremang belum. Tiba-tiba dia dengar dekat tingkap dia, tingkap tertutup kan sebab hujan kan, dekat tingkap dia ada orang ketuk, tok tok tok, macam tu 3 kali bunyi ketukan tu. Memang segeralah dia pandanglah ke arah tingkap tu, kena tak, bunyi apa pula tu kan, dia kata. Kalau abang pun akan pun pandang ke tingkap, bunyi apa. Bila dia pandang pun, tapi tak boleh nak pandang tenung lama-lama sebabnya dia tengah bawa lori dalam keadaan hujan kan. Okey, dia teruskan perjalanan. Dia pun buat tak hirau lah. Tapi dalam perjalanan tu, sekali lagi dia diganggu dengan bunyi ketukan 3 kali. 3 kali ketukan, tok 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 tadi. Lepas tu kali ni dia rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Dia pun pandanglah ke arah sebelah. Pandang ke arah cermin tingkap. Dia pandang, dia nampak bayangan dia, sebab bila dekat dalam malam, apa yang kita tengok kat cermin akan reflect kepada muka kita balik. Jadi dia tengok macam dia tengok dia lah kan. Dia terus bawa lagi, tengok lagi, dia lagi, terus bawa lagi. Kali ketiga dia tengok, baru dia perasan yang refleksi muka dia dekat cermin tu bukan dia. Sebabnya waktu dia tengok kat cermin, dia tak senyum, tapi orang dalam cermin tu senyum ke arah dia, menyeringai macam tu. Allahu Akbar. Kalau abang lah, tak boleh nak lagi tengah bawa lori. Macam mana kalau ada dekat, kita boleh turun, lepas tu berlari naik, berlari gitu kan, okey lah juga. Ini dah tak boleh nak buat apa-apa. Jadi apa yang diingat adalah MP3. Nak cari MP3 surah ni kan, dia tak tahu letak mana MP3 surah ni, sebab muka dia masih lagi menenung ke arah dia dalam keadaan yang senyum. Tengah bawa, muka kat sebelah senyum-senyum pula. Kalau abang, ya Allah, sakit perut apa ni buatnya. Lepas tu dia cari kat mana MP3, nak carilah ayat Quran Ruqyah ke apa ke. Tiba-tiba dia teringat handset dia boleh terus connect dengan radio lori dia. Dia pun buka dekat handset dia cepat-cepat, cari surah-surah ayat Quran, terus dia play. Bila dia play, bergema dekat dalam lori tu, dia pasang kuat-kuat, bergema bunyi ayat Quran. Dan terus dia tengok dekat tingkap, bayang-bayang tu dah tak ada. Dah tak ada dah bayang-bayang tu. Dah senyap macam tu je. Nampak, dengan kata lain, dia dah tak ada lagi gangguan. Waktu tu dia kata, walaupun dekat luar tu hujan, lepas tu hujan mencurah-curah, aircon pula laju, aircon pula kuat, dia dah tak rasa benda tu sejuk. Dia rasa satu badan dia panas. Rasa macam ada yang tak kena. Dan Alhamdulillah,
tak ada apa-apa gangguan sampailah dia sampai dekat Endau Rompin. Dan bila sampai ke Endau Rompin, dia dapat call daripada bos dia suruh ambil barang dekat Port Kelang pula. Tapi dia kata dia dah nak demam, dia ada benda yang tak kena, dia nak demam. Jadi dia terus daripada Endau Rompin balik ke Sabak Bernam. Waktu tu lepas balik sampai rumah terus demam. Memang dia kata dia punyalah terkejut sebab dia nampak muka sendiri sengih ke arah dia, dan waktu tu dia tak boleh buat apa-apa. Bayangkan kalau kita lah yang jadi pemandu lori tu, yang membawa tu, tak payah lori lah, kalau kita yang bawa kereta, tiba-tiba refleksi muka dekat cermin sebelah kita tu macam tu. Ya Allah, abang kalau boleh cari RNR lah kalau kat highway. Tapi kalau abang kat jalan lama, memang abang buat tindakan yang sama, iaitu abang cuba cari ayat Al-Quran. Dia kata waktu dia cari ayat Al-Quran tu tak jumpa, tak dapat idea mana nak munculkan ayat Al-Quran ni kan. Waktu tu lah dia berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sebab dia kata benda tu yang paling senang dia nak ingat, paling top terus masuk dekat otak. Itulah ingatan untuk kita semua kan. Okey, ini adalah cerita yang pertama. Jambul abang masih kekal berbentuk Hanafi. Okey, cerita yang kedua ni adalah perjalanan dia daripada Sabak Bernam, dia pergi ke Jawi Pulau Pinang, dan di pertengahan jalan tu dia mendapat satu gangguan yang boleh dikatakan ekstrem jugalah. Okey, cerita dia macam ni. Dia pada waktu tu dia mendapat tugas untuk bawa fiber daripada Sabak Bernam ke Jawi Pulau Pinang. Jadi kalau korang tak tahu, fiber tu dia bentuknya macam plastik, ada kadang-kadang kaca, ada kadang-kadang plastik. Yang sekarang ni kita gunakan dekat line-line telefon ataupun kabel-kabel sekarang ni kan ada banyak kabel kaca, kabel fiber, itu yang dia bawa. Jadi dia kata cerita ni berlaku dekat bukan bukit. Ya Allah tuanku, dia berlaku dekat satu tempat, kalau tak silap abang, Tangkai Jering. Cangkat Jering. Tangkai Jering tu lain, dekat Cangkat Jering. Jadi daripada Sabak Bernam macam biasa dia akan bertolak waktu malam. Dia bukan bertolak waktu siang, dia bertolak waktu malam. Sebab dia kata dalam keadaan malam tu tak banyak kenderaan dan dia boleh bawa lori dalam keadaan yang tenang. Sebabnya kalau dia bawa dalam keadaan yang kalang kabut macam tu, dia rasa macam banyak kenderaan. Kalau siang kan banyak kenderaan kan, jadi dia rasa macam susah jugalah kalau nak bawa kereta dalam keadaan siang. Lori dalam keadaan siang, dia bawa waktu malam. Jadi nak jadi ceritanya, sewaktu dia bawa lori tu, kalau tak silap abang, lebih kurang pukul 10 malam lah macam tu lebih kurang pukul 10 malam macam tu, dia bawa lah lori, dia bawa. Waktu ni dia memang seorang, dia kata dia memang kerja ni memang itulah kan, bawa lori. Jadi nak bawa ramai-ramai pun untuk buat apa? Sebab dia kata dia masih ada kudrat, masih muda lagi. Berjalanlah dia daripada Sabak Bernam nak pergi ke Jawi, sampai dekat Cangkat Jering. Tiba-tiba ada roadblock. Selalunya dia kata kalau roadblock ni, polis memang dia teruslah lepaskan dia. Memang dia tak tahan. Sebab kebanyakan polis memang kenal dengan pemandu-pemandu lori atau pemandu-pemandu trailer yang jalan waktu malam, yang lalu jalan yang sama berkali-kali. Jadi dia pelik kenapa malam tu polis tahan dia. Sebab polis tu kata perlulah dia nak tengok dokumen-dokumen. Okey. Lepas tu dia berhentilah. Lepas dia berhenti, dengan dia keadaan dia macam ni. Lori dia agak tinggi berbanding dengan dia punya dengan polis tu lagi tak. Abang nak ingatkan. Jadi dia punya kedudukan dia agak tinggi sikit daripada polis lah. Dengan kata lain, walaupun dia duduk, polis sebelah berdiri, dia orang pun punya keadaan dia agak tinggi rendah sikit. Jadi bila dia dah berhenti sebelah polis tu cakap lah kan, "Cik, keluarkan lesen, keluarkan segala macam bukti-bukti perjalanan semua." Dia pun keluarkanlah lesen memandu, kad pengenalan, apa semua-semualah yang ada kaitan-kaitan dengan pemanduan dia kat lori malam tu. Dah cek, dah polis tu dah cek. Dia kata, yang sebelah, dia kata, polis tu jadi cakap macam tu, "Orang sebelah tu saya nak tengok juga lesen dengan dia punya kad pengenalan." Yang member ni pula, bro ni Ajmal, guna nama Ajmal kan, bro Ajmal ni pula dah senyap kat situ. Lepas tu dia pandang polis tu, "Cik cakap apa tadi?" Kita,
Saya cakap saya nak kad pengenalan dengan lesen memandu orang sebelah. Orang sebelah awak, dia kata. Member yang tengah ada dekat steering ni dah terasa ketakutan sebab dia yakin dia seorang-seorang, dia bukan berdua. Terus dia buka lampu, kelopak buka lampu, terang satu lori dekat kawasan pemanduan tu lah, terang. Dia tanya lagi sekali dengan polis, Cik nak apa sebenarnya? Polis tu cakap, awak ni dengar ke tidak? Saya nak lesen memandu dengan kad pengenalan orang sebelah, dia kata. Terus ni brother ni turun daripada lori, duduk sebelah polis tu, sama-sama tengok ke arah lori. Lepas tu polis tu tanya, dah awak turun duduk sebelah saya, kenapa? Mintalah dekat kawan awak tu kad pengenalan dengan lesen memandu, saya nak tengok. Tiba-tiba bro tu cakap, bro Ajman lah cakap, Cik, saya seorang Cik jangan main-main Cik. Mana ada saya kawan. Takkan Cik tak nampak saya buka lampu, mana ada orang Cik, kata. Awak boleh nak tipu saya. Daripada jauh saya nampak lori awak bawa kawan. Lepas tu saya nampak kawan awak ni pula macam bukan orang tempatan. Kata. Jadi saya nak tengok kad pengenalan dengan dia punya lesen memandu. Pergi suruh kawan awak ambil. Masa tu bro ni cakap, Cik tolonglah dengar, saya seorang-seorang kot. Kalau Cik tak percaya, pergilah naik atas lori, tengok, suluh. Saya memang seorang-seorang, bukan saya berdua. Jadi marah ni. Lepas tu polis cakap, janganlah marah. Dia kata, nanti saya cek. Dia pun ambil lampu picit, dia pun naik atas lori, dia nyuluh lah dalam lori. Nyuluh dekat tempat tempat pemandu dan juga dia punya penumpang. Lepas tu tak ada. Lepas tu dia cek dekat kabin belakang, sebab belakang lori tu ada kabin tau untuk tidur, ada katil. Tengok tak ada juga. Lepas tu polis tu turun. Yelah, dia kata, tadi saya nampak awak berdua, awak bukan seorang. Mana lagi seorang lagi tu? Lepas tu cakap, tak tahulah Cik, yang Cik nampak tu orang ke bukan orang, tapi saya rasa tu macam bukan orang. Lepas tu polis tu macam, tak apalah abang naiklah, abang jalanlah terus, abang faham je lah kan, kalau macam ni bawa lori mungkin ada yang menemani yang bukan manusia. Sempat pula polis tu takut-takutkan bro Ajmal ni kan. Tapi bro Ajmal ni terus ni atas lori dia buka lampu yang ada dalam lori, dia terangkan. Jadi sepanjang perjalanan dia memandu dalam keadaan yang terang, walaupun dia kata dia tak berapa nak selesa, sebab kalau memandu dalam keadaan dalam kereta atau dalam lori tu terang, susah nak fokus sebenarnya, tapi dia terpaksa buat sebab dia takut kalau dia tutup lampu, apa jadi pula tiba-tiba kat sebelah ada orang, tak ke huru-hara nak terkencing macam mana, takkan nak terjun daripada lori pula, patah kaki nanti kan. Jadi dia nyalakan lampu seluruh lori, sambil-sambil tu dia mainkanlah horn. Dia kan, kalau korang tengok TikTok, dia ada horn yang macam tu lah dia berkurang. Sambil main-mainkan horn, nak hiburkan hati. Akhirnya dia sampai Pulau Pinang. Alhamdulillah, sepanjang perjalanan, kawan dia yang polis tu nampak tak ada lagi dah muncul-muncul. Memang dia lah seorang-seorang. Pergi balik perjalanannya dalam keadaan yang selamat. Cerita yang ketiga, sebelum tu abang lupa nak cakap, cerita yang kedua tadi tu berlaku pada tahun 2020 bulan 7. Abang lupa beritahu tarikh. Jadi cerita yang ketiga ni berlaku pada tahun 2021, baru lagi ni, pada bulan 11 kalau tak silap abang, dia cakap lebih kurang macam tu. Berlaku perjalanan di antara Sabak Bernam ke Port Klang. Sebab hari tu dia memang tugasnya jalannya tak berapa jauh. Tapi kali ni dia jalan berdua. Sebab jalan pendek, jalanlah berdua. Jalan panjang-panjang kau jalanlah seorang-seorang, kata kawan dia. Jadi jalannya pendek, dia berdua lah buat teman-teman borak. Memang macam biasa, dia akan buat perjalanan pada waktu malam sebab dia nak mengelakkan daripada banyak kereta dan juga cuaca yang tak berapa nak panas ya. Malam kan redup aja kan macam tu kan. Jadi dia pun bawa lah lori, lepas punggah barang, masukkan lori dalam barang, masukkan barang dalam lori. Dia pun teruslah bawa daripada Sabak Bernam nak ke Port Klang. Dalam perjalanan bawa tu, okeylah, dia kata banyak kalilah dia terserempak dengan kereta. Dan ni
kereta dia akan bagi horn. Sebab dia kata dia ni memang sangat popular dekat TikTok, dengan terkenal, lori dia sangat terkenal dengan horn-horn yang kelakar, yang lucu-lucu horn dia. Jadi dia memang setiap kali dia terserempak dengan lori ataupun dia terserempak dengan kereta, diorang akan bagi horn. Jadi nak menunjukkan yang, bang saya follow abang, macam tu kan. Jadi dia memang tahulah kan, kalau korang tengok TikTok dia ada lebih kurang ramai puluhan ribu, ada posting dia sampai 1 juta tau, 1 juta view. Maksudnya Bro Ajmal ni, abang letak nama Bro Ajmal walaupun bukan nama sebenar. Bro ni memang hebat lah kan, dia memang terkenal lah, lebih terkenal kot daripada abang, 1 juta kot. Abang pun belum sampai 1 juta lagi. Okey, lepas tu dia boleh kata influencer lah, abang ni, bro ni influencer lah. Okey, sambung cerita. Lepas tu dia pun drive lah. Bila drive, tapi hari tu dia pelik. Selalunya bila orang berselisih dengan dia, orang akan horn ten macam tu. Tapi kali ni, malam ni, orang bukan setakat horn, dan horn orang horn macam ni, ten gitu. Lepas tu buat lampu-lampu tinggi. Baik kereta, baik lori, kawan-kawan dia yang berselisih lori dengan dia, semuanya buat lampu tinggi dan horn dia macam tu. Macam nak memberitahu sesuatu. Kalau sekali jadi, dia okey lagi, dia boleh terima lagi. Tapi setiap kali terserempak dengan lori ataupun terserempak dengan kenderaan lain, itu je lah yang diorang buat, horn kuat-kuat, lepas tu buat high beam. Dia tanya dengan kawan dia, apa hal lah, kenapa lori-lori yang berselisih dengan kita ni bagi high beam pula? Kau ada idea tak? Tu kata, mungkinlah, dia kata lori kita ni ada kawasan dia punya kanvas terbuka ke, ataupun ada dia punya penutup lori yang tergenggang ke. Apa kata kita jenguk-jenguk keluar. Jadi si kawan bro ni tadi, Bro Ajmal ni pun jenguk-jenguk keluar juga. Dan dia ni pula dekat side mirror, dia pun tengok-tengok lah apa-apa benda, takutlah kalau ada benda-benda yang tak sepatutnya kan. Macam dia punya, yelah, kalau benda-benda yang lori dia punya pintu tak tutup ke, takut kalau kenderaan lain lalu boleh menjadikan kemalangan kan. Jadi waktu dia tengah tengok tu, dia rasa macam tak puas hati. Dia pun menjengah ke atas, macam keluarkan kepala, tengok dekat atas lori. Tiba-tiba dia nampak ranting kayu. Ada berceranggah beberapa canggah ranting kayu. Lepas tu cakap dengan kawan dia, weh, ranting kayu lah dekat atas lori kita ni, patutlah diorang bagi horn-horn tu semua. Lepas tu member cakap, kau biar betul ranting kayu, mana ada kita lalu dekat bawah pokok, tiba-tiba kalau ranting kayu jatuh dekat atas lori kita, memang kita boleh sedar. Daripada awal perjalanan tadi, memang kita dah perasan tak ada ranting-ranting kayu dekat atas lori kita pun. Dan kita tak dengar kalau ada ranting kayu yang jatuh. Dan ranting kayu kalau jatuh pun dekat atas lori kita ni agak laju kot. Memang dia akan terbang ke belakang punya. Betul juga kan, dia kata. Takkan ranting kayu. Memang aku tengok sekejap sekali lagi. Memang ni pun keluarkanlah kepala. Tengok sekali lagi. Kali kedua tengok, confirm bukan ranting kayu. Tapi makcik tu punya tangan, dia macam ranting je tu. Yelah, kurus kan. Makan apa takkan. Dia abang tak tahu dia makan apa kat alam sana. Tapi makcik Rockers punya tangan, dia menggenggam ke tepi lori. Lepas tu sambil tu pula dia punya kain warna coklat-coklat hitam terkibai-kibai. Nampak pula bonus rambut menjugai panjang. Yang bro ni pula, Bro Ajmal ni pula tengok, alamak, aku dah kena lah ni. Dia cakap dengan kawan dia, weh, dia kata, ada yang itulah dekat atas lori kita. Member cakap, itu apa? Alah, yang rambut panjang mengirai-ngirai, lepas tu kain berkirai-kirai, tangan tajam-tajam kukunya. Tu kejut. Habis nak buat macam mana kita ni? Kita baca apa yang patut. Ada orang pun bacalah ayat kursi sama-sama kan. Baca ayat kursi sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu pun baca sama-sama banyak kali. Tapi semakin dia baca, ada satu benda yang kata bro ni kata dia ada pengakuan, dia kata nak beritahu, semakin banyak dia baca, hati dia semakin
panas, dia rasa macam nak marah aja, tapi dia tak tahu apa puncanya. Dia kata nak marah, nak jadi cerita, tengah-tengah dia bawa dekat depan lori dia tu ada kereta tu pula sikit-sikit terberek. Dia ni panas hati tau, tiba-tiba dia rasa nak marah je. Dia dekat makcik rockers atas bumbung tu, dia rasa dia bukan takut, tapi dia kata kau hajarnya kau, apa yang kau buat dekat atas lori aku ni, kau boleh pergi tak? Dia punya perasaan macam tu, meluap-luap marah dia. Lepas tu nampak pula kereta dekat depan dia tu terberek, dia punya marah dia tu sampai dia kata ada perasaan dia nak langgar terus kereta tu, tapi dia mengucap astaghfirullahalazim, dia istighfar, astaghfirullahalazim. Dia tahu ini adalah gangguan syaitan. Mungkin yang ke atas tu syaitan sengaja buat gangguan macam ni memang semata-mata untuk bagi aksiden bagi kecelakaan kepada pemandu-pemandu lori kan. Jadi dia istighfar. Waktu tu dia macam nak melanggar kereta depan, kawan dia cakap, relax ini semua gangguan syaitan, kita istighfar banyak-banyak, astaghfirullahalazim, selawat banyak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, banyak-banyak. Tapi dia kata meluap-luap sampai dia kata akhirnya dia kata aku nak langgar juga. Tapi waktu dia bercakap macam tu, mungkin Allah gerakkan hati pemandu kereta tu, berdezup kereta tu ke depan, menjauhi lori bro ni tadi. Tapi yang si pemandu lori ni tak puas hati, dia pergi kejar kereta tu, dia nak juga nyocok daripada belakang. Tak tahu dia kata perasaan marah pada mana. Dia kata marah tu sebab yang kat atas bumbung tu, marah kat atas bumbung nak langgar orang depan. Dia kata akhirnya inilah puncanya orang selalu aksiden kan. Kita pun tak tahulah kan. Abang pun tak pernah ikut pemandu lori, belum ada lagi pengalaman tu. Jadi dia kata mujur kereta kat depan tu masuk sempang jalan kampung, dan waktu tu zoom dia melepasi kereta tu, dan dia akhirnya sampai ke destinasi, iaitu dekat Sabak Bernam bukan apa, Port Klang. Bila sampai dekat Port Klang, dia kata dia turun, dia pergi naik dekat atas lori dia cek ada tak benda tu lagi duk bergayut, tak ada. Tapi dia kata dia punya perasaan marah tu tak berubah, meluap-luap marahnya, sampai kan ada pekerja-pekerja yang turunkan barang, habis dimaki-makinya, segala jenis binatang-binatang yang mughalazah semua keluar, baik anjing, baik kerbau pendek semua keluar. Dia punya marah dia tak tahu datang dari mana. Habis tu dia balik semula ke Sabak Bernam dengan kawan dia cakap, aku rasa kau macam ada yang tak kena lah, jomlah esok pagi kita pergi berubat. Tapi dia kata dia ni lembut hati bila kata nak berubat. Dia pun rasa macam, kenapa aku nak marah je ni, mencarut je kerjanya. Esok pagi dia pergilah dekat Darul Syifa. Lepas tu orang Darul Syifa yang bagus kan buat perubatan-perubatan Islam ni. Orang Darul Syifa yang cakap ini adalah berpunca daripada marah yang dicetuskan oleh benda yang ada atas bumbung tu. Jadi selepas diberikan air penawar dan juga dia diberikan cara-cara untuk mengubat dan sedikit amalan, akhirnya perasaan marah tu reda dan juga hilang. Tapi yang dia terfikir adalah mungkin ini salah satu, bukan semua tapi inilah mungkinlah salah satu penyebab kebanyakan kemalangan lori berlaku. Terima kasih sebab dah menonton video abang. 3 cerita disampaikan oleh orang yang sama. Memang kali ni ceritanya special sebab abang tak pernah dengar lagi pengalaman orang yang bawa lori. So waktu dia bawa lori, apa-apa pengalamannya kan. Jadi pada kawan-kawan ataupun penonton-penonton abang yang memang kerjanya memandu, tak kisahlah memandu lori atau memandu kereta, hati-hati. Gangguan-gangguan macam ini memang selalu akan berlaku. Jadi benda yang paling senang adalah selawat Nabi. Paling simple, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yalah, kita selawat Nabi kan bagus kan. Jadi sekali kita selawat, lah tu Allah akan berselawat bersama-sama kita kan. Itu yang dalam Islam lah. Bagi kawan-kawan abang yang bukan Islam, itulah selalunya yang kita amalkan. Jadi pengajarannya adalah memang banyak gangguan yang boleh kita dapati sebagai seorang pemandu, dan benda yang paling penting adalah sewaktu memandu sabar banyak, supaya untuk mengelakkan daripada kemalangan. Kalau orang tu bawa slow dekat depan, kita sabar lebih supaya kita mengelakkan daripada kemalangan berlaku. Okey, itu aja cerita yang abang nak sampaikan. Cerita kali ini agak pendek, moga-moga menjadi pengajaran kepada kita semua. Terima kasih kepada Bro
Gagak Dirimba real yang abang tukarkan menjadi Bro Ajmal atas permintaan salah satu komen yang ada dalam YouTube abang. Dan abang sertakan link TikTok Bro Gagak Dirimba ni supaya kita boleh sama-sama follow dan kita sama-sama support TikTok Bro Gagak Dirimba real. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.